khabar rakyat Malaysia, orang muda? Semoga Allah sentiasa merahmati. Saya menggunakan gadget kecil ini kerana saya bukan kerajaan. Inilah yang boleh membantu saya. Kerajaan macam-macam, dia ada kenderaan banyak, jentera banyak, helikopter ada. Saya inilah benda kecil yang berharga beringgit-ringgit, tapi insya-Allah rakyat sentiasa menghormati. Yang berhormat, ni intro Yang Hormat, saya ucap terima kasih kepada Yang Hormat terus berada di sini. Menteri Pertahanan dulu muka sirih, ni senyum sikit. Yang Hormat, saya ucap tahniah sebab kerajaan kena bawa perubahan madani lah kan. Lepas ni bila kami ambil alih, kami buat nombor baru pula Yang Hormat, beras, Yang Hormat Speaker tak tahu Yang Hormat Speaker pergi ataupun tidak, tapi beras yang paling tidak ada masalah di dunia Malaysia pada masa kini, tapi hari ini dah tak ada kot, ialah di Pelangai. Dia panggil Pesta Pelangai. Beras 5 kilo ada, beras 10 kilo ada, dijual dengan harga subsidi, dan 2 hari terakhir dibagi percuma. Jadi Alhamdulillah, sewa 6 rumah, 6 rumah, tiap-tiap rumah dapat 2 kampik. Alhamdulillah Yang Hormat, dah bagi, tidak ada masalah. Dan saya bukan jenis orang yang nak pergi report dan sebagainya. Saya serah kepada Allah SWT terhadap apa yang telah dibuat. Saya minta supaya Pesta Pelangai Yang Hormat dibuat di kawasan Federal yang lain. Kenapa di Pelangai? Wahai orang-orang Federal, tidak, saya orang tak cakap pasal Pelangai, saya bercakap pasal Pelangai. Pelangai dan Arau berpisah tiada. Sebab saya duduk, tuan-tuan mungkin sehari dua, saya duduk 2 minggu tak bergerak pada sana. Jadi saya tahu hati budi orang Pelangai. Dan saya ucap tahniahlah sebab BN menang. Saya juga ucap tahniah kepada PN yang dapat tambahan 1000 undi, dan takziahlah sebab BN dapat kurang 2000. Jadi itu kedudukannya. Saya minta supaya pesta yang dibuat di Pelangai Yang Hormat cuba buat di seluruh negara. Pasti sudah tidak ada masalah beras. Dan orang ni bukan melawak Yang Hormat, ni serius. Dan pemborong ke siapa tak bakal berani naik harga. Mereka naik harga sebab kita buat terpencil. Tapi kalau seluruh negara dilambakkan beras, tidak mungkin mereka boleh menaikkan harga beras. Jadi saya cakap supaya Pesta Pelangai dipanjangkan di seluruh negara. Ya Yang Hormat. Speaker bagi tambah sekarang. Saya sebanyak poin. Floor Yang Berhormat Arau. Masa okey, terima kasih pada Arau. Ni setuju atau tidak Arau untuk menghadapi kemelut berkenaan dengan beras yang kalau boleh PRK ni setiap minggu, beras sentiasa ada. Terima kasih. Perli sikit, tapi ini cadangan yang baik. Lepas ni Yang Hormat percayalah cakap saya, orang Kemaman siap-siagalah. Apa tu, rumah masing-masing Kemaman akan ada pesta beras yang hebat. Tidak ada masalah. Tapi kita janganlah berdoa tempat-tempat lain jadi pula. Jadi kita naklah doakan kawan kita mati ke dan sebagainya. Yang Hormat, yang tu yang pertama, Pesta Pelangai. Mana kata ini bukan perli Yang Hormat, ini serius. Kalau beras telah diselambakkan di seluruh negara, kerajaan isytiharkan bahawa selama seminggu seluruh negara akan dibuat Pesta Pelangai ataupun pelangai apa-apakah yang berkenaan. Sudah pasti beras tak mampu untuk dinaikkan oleh mana-mana pihak. Nombor 2 Yang Hormat, saya dah sebut Yang Hormat, dan saya dah cakap di Parlimen. Yang Hormat dah jawab masa IMK baru ni. Saya kata beras ni mungkin ditiru, kotak ni, kampik ni ditiru. Yang Hormat kata ini tidak, ini cuma social media saja. Tap screen guys, social media. Yang Hormat jawab tu. Yang Hormat saya tulis ni, saya Yang Hormat cakap saya tulis. Online saya kurang sikit. Yang Hormat cakap saya tulis. Masuk lembu matador Yang Berhormat, Yang Hormat. Sikit Jadi tampil. Seminit Tadi cakap pasal beras percuma tu kena bayar ke Alau? Kamu kata apa tu? Bagilah ni selendang selai. Tak apalah Yang Hormat, dia kawan saya. Ya, tidak lari gunung dikejar, lama-lama dapat bersama. Okey, mari kita tengok ni balik. Itu timbalan Presiden sedang mendengar dengan teliti. Dia pun salah seorang yang akan terlibat nanti. Yang mari tajuk ni balik tajuk ni balik bahawa apa tu tidak, Yang Hormat nak ke mana lagi kan? Pergi ke sana juga. Tapi kalau tak mau tak apa, kami masuk, no problem. Okey, mari tajuk ni balik Yang Hormat.
Di antara sebab beras ni naik harga Yang Amat, kerana kita apungkan beras import. Yang Amat, bila keputusan dibuat untuk mengapungkan beras import? Kalau kita apung, kita tetapkan harga. Tak mungkin beras tempatan boleh hilang. Dia tak boleh simpan lama, dia tak sanggup rugi. 3 bulan beras ni akan rosak. Makna kata dia cuma dalam 3 bulan tu, dia ambil kesempatan untuk naikkan harga. Jangan naikkan beras import Yang Amat. Kita dah berjanji dengan Bernas, tak boleh naikkan beras import. Beras import ni baru dinaikkan tahun ni kalau saya tak salah saya. Dan saya tak tahu bila naik. Cuma Yang Amat kata kerajaan akan apungkan beras import. Kenapa? Saya pasal minta maaf pasal gudang. Sebenarnya beras ni tak boleh diperniagakan. Kena bagi monopoli kepada Bernas untuk membolehkan dia kontrol harga. Kalau kita sebagi semua orang masuk, orang yang nak masuk berniaga, gudang duduk di mana? Bernas sudah ada gudang, dah semua ada logistik yang terbaik dalam dunia dipegang oleh Bernas. Kita nak apung kepada orang tak boleh. Sebab kalau beras diapungkan, dia akan melibatkan penyudupan dan sebagainya. Jadi Yang Muhammad, saya carankan nombor 1, jangan apungkan harga beras import. Yang Muhammad tahu harga sekarang ni saya hantar orang pergi beli. Harga tempatan 5 kilo RM13. Tapi semua pengampit tak nak buat. Dia buat, pemborong tak ni, peruncit kedai tak nak beli sebab kedai kata dia untung 5%. Dia tak nak. Jadi dia terpaksa buat beras import 5 kilo yang berharga RM18.50. Jadi itu sebab beras 5 kilo tak ada, beras 10 kilo tapi beras import. Yang keduanya beras tempatan RM26 10 kilo, tapi yang import walaupun Yang Mamat sebut 32, harga di pasaran 37, 36, 37, 38. Dia ada 40 lebih. Yang Mamat tengah orang kalang kabut, orang tengah panik, harga jadi macam ni. Jadi kalau Yang Mamat tetapkan harga beras import tidak dinaikkan. Akhir yang kedua kali tadi ada kawan sebut pasal Jepun tadi. Ada siapa sebut Jepun? Saya angkat tangan, saya sebut nama tadi. Contoh Jepun saya lupa. Rasa sudah lari ya. Okey, saya nak bagi tahu Jepun memberi perlindungan kepada berasnya. Subsidi dinaikkan, dijaga, harga dikontrol. Itu sebab Jepun dapat kontrol harga beras, dan beras Jepun pun okey lah, sedap ya. Tapi nak bagi tahu Jepun bagi perlindungan habis-habisan, subsidi ditingkatkan. Harga padi, harga lantai sekarang 1,200. Campur subsidi 500, 1,700. Petani bagi tahu ke saya dia orang boleh dapat sampai 2,000 sebab kelang bagi. Kelang bagi berarti dia akan naikkan harga. Yang keduanya seperti orang duduk marah, jangan marah kat Sanusi lebih-lebih. Dia sebut betul. Kenapa timbangan yang diberi kelang-kelang ni sama yang standard? Ya, banyak kalau padi yang boleh kita percayai ialah bila pergi ke Bernas. Tapi timbang di tempat kelang-kelang ni, mana kelang nak rugi? Timbangan lebih kurang sama ya. Banyak padi pun banyak itulah potongan ya. Jadi Yang Muhammad, kita carankan supaya beras import tidak dinaikkan, dan kita nak pastikan supaya kena ada, walaupun dijual di gudang, beras 5 kilo ni mesti dibuat, beras 10 kilo ni mesti dibuat. Siapa nak kontrol? Jadi saya minta Yang Muhammad kontrol, Muhammad buat penguasaan supaya pengampit ni, supaya ataupun Bernas keluarkan beras 5 kilo. Dan saya nak beritahu Yang Muhammad, keuntungan kita ni adalah bagus. Satu, sebab beras ni hanya bertahan 3 bulan. Orang nak sorok macam mana pun tak boleh. Dan akhir sekali speaker, sebagai penggolongan, sebab speaker pagi ini jangka panjang Yang Muhammad, jangka panjang. Jangka pendek kita dah ceritakan supaya harga lantai dinaikkan kepada 1,500, subsidi 500, 2,000, kelang bagi 200, dia dapat 2,200. Saya minta supaya ini jangka panjang Yang Muhammad. Apabila manusia berumur 60 tahun, 70 tahun, dia dah tak boleh beranak lah, lebih kurang yang tu. Ada lah seorang dua, tapi pada keseluruhannya begitu. Jadi tanah kita ni sudah 60 tahun digodam habis-habisan dengan baja dan sebagainya. Dan bila kita masuk ke Pendang, tanah kita dah masuk dekat paha. Dulu dekat lutut saja. Ini menunjukkan bahawa tanah ini telah digunakan dengan teruknya. Sampai sekarang nak buat 5 kali 2 tahun. Jadi saya cadangkan supaya tanah ini diberi kerehatan. Ini jangka panjang. Kerehatan 30 saat terakhir. Yes, yang terakhir confirm. Bagi kerehatan Yang Muhammad selama 2 tahun untuk membolehkan tanah ini dipulihkan semula. Dan ini telah pernah buat di negara-negara lain. Bila tanah ini dah kuat dan utuh, sudah pasti kita akan tanam padi, hasilnya memuaskan. Saya menyokong usul ni, tetapi Yang Muhammad tengok balik supaya kawalan ini jangan diserah pada orang lain. Subsidi tak perlu orang lain bagi subsidi, kerajaan bagi. Harga kerajaan kontrol. Akhirnya beras bukan barang untuk diniagakan. Terbukti Yang Berhormat, saya perkuatkan
37.2 ya. Duduk Yang Berhormat.